Patriotisme kosong, sistem pendidikan Sabah gagal bentuk jati diri negara. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY, platform yang membongkar isu-isu politik, pendidikan dan masyarakat secara mendalam dan tanpa tapis. Hari ini kita ingin ulaskan satu isu yang saya rasa semua rakyat Sabah perlu tahu, yaitu isu jati diri kebangsaan yang semakin terhakis bukan kerana lambang jalur gemilang tidak dipakai, tetapi kerana sistem pendidikan yang pincang. Baiklah, baru-baru ini Lai King Hang, seorang aktivis warisan dan juga pengasas Sandakan Heritage Trail, menyuarakan kebimbangan tentang bagaimana sistem pendidikan di Sabah telah gagal membentuk semangat patriotisme yang tulen di dalam kalangan pelajar-pelajarnya. Menurut Lai, punca utama krisis identiti nasional di Sabah bukanlah disebabkan pelajar tidak memakai lencana jalur gemilang, tetapi kerana sistem pendidikan telah lama mengabaikan sejarah sebenar negeri itu. Katanya kepada The Star baru-baru ini, Sabah bukan seperti negeri-negeri lain. Kami turut membentuk Malaysia pada tahun 1963, tetapi sampai sekarang kami masih diajar seolah-olah kami hanya menyertai Malaysia kemudian. Ini adalah satu salah faham yang asas. Lai mendedahkan bahawa ramai generasi muda Sabah tidak menyedari bahawa negeri mereka merupakan pengasas Malaysia dan bukannya penyertaan selepas kemerdekaan seperti yang sering digambarkan di dalam silibus nasional. Ini berpunca daripada pengguguran kandungan sejarah tempatan sejak pertengahan 1960-an. Beliau mengulas berkenaan arahan Kementerian Pendidikan Malaysia pada 25 Mac lalu yang mewajibkan semua pelajar memakai lencana jalur gemilang mulai 21 April. Kononnya untuk menyemai semangat patriotik. Namun bagi Lai, tindakan ini ataupun langkah ini hanyalah simbolik semata-mata jika tidak disertai dengan pemahaman mendalam tentang asal-usul dan pengorbanan negeri Sabah di dalam pembentukan Malaysia. Kalau patriotisme hanya sekadar memakai lencana, ia akan jadi kosong. Tapi kalau pelajar tahu tentang pengorbanan nenek moyang kita dan konteks 1963, barulah lencana itu ada maknanya, ujarnya lagi. Lai juga membandingkan Sabah dengan Sarawak yang kini mempunyai Kementerian Pendidikan sendiri, yaitu Ministry of Education, Innovation and Talent Development ataupun MEITD, yang membolehkan mereka memiliki kawalan lebih besar terhadap silibus dan juga kandungan tempatan. Sebaliknya, Sabah masih lagi tertakluk kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun MOSTI, yang tidak memberi autonomi penuh terhadap kandungan pendidikan di sekolah. Ini menyukarkan Sabah untuk memasukkan sejarah tempatan ke dalam pembelajaran arus perdana. Lai menggesa Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk lebih proaktif, termasuklah melalui aktiviti kurikulum seperti kelab warisan, lawatan sejarah berpandu dan penceritaan tempatan. Sejak menubuhkan Sandakan Heritage Trail pada tahun 2003, beliau telah melihat bagaimana pelajar begitu teruja apabila mendalami sejarah kawasan tempat tinggal mereka sendiri. Katanya lagi, kami telah lihat bagaimana mata pelajaran bersinar apabila mereka tahu bahawa jalan atau bangunan di pekan mereka ada kaitan dengan sejarah negara. Bagi Lai, tanpa tindakan segera, generasi yang akan datang akan terputus hubungan dengan akar sejarah negeri mereka. Tegasnya lagi, patriotisme tanpa memori adalah rapuh. Kalau kita tidak pulihkan memori itu sekarang, kita akan lihat generasi yang pakai bendera tetapi tidak tahu maknanya.
Kontroversi tentang kandungan silibus di Sabah dan Sarawak bukanlah perkara yang baru. Pada tahun 2019, Kerajaan Persekutuan pernah berjanji untuk mengembalikan kandungan sejarah Sabah dan Sarawak dalam silibus menerusi pelaksanaan Malaysia Agreement 1963 ataupun MA63. Namun pelaksanaannya sangatlah perlahan dan setakat ini tiada perubahan besar dilihat di peringkat sekolah itu sendiri. Baiklah, persoalannya sekarang. Kenapa sampai hari ini Sabah masih tidak mempunyai kuasa autonomi terhadap sistem pendidikannya sendiri? Jika Sarawak boleh mempunyai kementerian sendiri untuk menguruskan silibus dan hal ehwal pendidikan, kenapa Sabah tidak diberikan hak yang sama? Adakah ini satu bentuk diskriminasi terselindung terhadap Sabah? Dan lebih kontroversi lagi, adakah Kerajaan Persekutuan sengaja mahu memadam sejarah Sabah sebagai rakan pengasas Malaysia demi mengekalkan naratif Malaya-sentrik di dalam buku teks? Jika anak-anak Sabah terus diajar bahwa mereka menyertai Malaysia dan bukannya membentuk Malaysia, bukankah ini satu bentuk manipulasi sejarah? Apa pendapat Anda? Baiklah, kita juga harus bertanya, adakah pemimpin Sabah cukup berani memperjuangkan isu ini? Atau mereka ini hanya diam demi menjaga hubungan politik dengan Putrajaya? Nah, berikan pendapat Anda di ruangan komen. Adakah benar sistem pendidikan sekarang menghapuskan jati diri rakyat Sabah? Baiklah, sebelum kita mengakhiri video pada kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Currents View MY untuk lebih banyak pendedahan berani tentang isu-isu yang tidak ramai berani sentuh. Kita bukan sekadar pakai lencana, kita mahu fahamkan sejarah kita. Sekian saja, salam sejahtera semua dan terima kasih. Jumpa lagi di dalam video yang seterusnya.